kita dah bagi tahu bulan lepas. Ini tajuk sangat penting. Tajuk ni sangat penting. Kegagalan kita untuk melakukan mandi wajib yang sah menyebabkan semua ibadat kita lingkup. Kegagalan kita untuk mandi wajib dengan cara yang sah menyebabkan semua ibadat kita buat lingkup belakang. Kita pegang Quran jadi berdosa, kita baca Quran dalam keadaan hadas besar jadi berdosa, kita pergi Mekah buat haji tak sah, kita semayang tak jadi apa, lingkup habis. Maka tajuk pada malam ni sangatlah pentingnya. Kata dia, ketahuilah saudaraku, adalah mandi junub itu ada kelakuan yang sempurna dan teratur kaifiatnya. Mandi wajib ni dia ada cara. Tentu benda ni semua ibadat. Semayang, puasa, zakat, haji, umrah, mandi wajib, wudu, ini semua adalah ibadat. Dan ibadat mesti ikut macam mana Nabi buat. Tidak boleh pidu reka-reka buat, tak boleh. Begitu. Sebagaimana memperbuat oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kita nak tengok macam mana Nabi mandi wajib. Begitu. Maka kaifiatnya itu telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata hadis dia, an Maimunah radhiyallahu anha qalat, wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harith Al-Hilali radhiyallahu anha. Ini isteri Nabi. Salah seorang daripada isteri Nabi, nama dia Maimunah binti Al-Harith. Kata dia, telah aku hantarkan dan aku dekatkan bagi Nabi SAW akan ayak mandi, kerana ia mau mandi junub. Isteri Nabi Maimunah, dia cerita, dia kata malam tu Nabi berjunub dan Nabi nak mandi junub. Nabi nak mandi, nak angkat hadas besar, maka dia buat ayak untuk Nabi guna untuk mandi hadas besar. Kata dia, fartasala minal janabah, maka mandilah dari sebab junubnya dan memulai ia. Fa'akfa al-ina bishimali ala yamini faghasala kaffai, maka menyengit ia akan bejana, yang ni akan bekas air dengan tangan kirinya, tuang ke atas tangan kanannya. Maka membasuh dia akan dua tapak tangannya, 2 ataupun 3 kali. Ini Nabi SAW sebelum dia mula mandi wajib, dia basuh tangan dulu. Basuh tangan ni penting. Dalam Islam cerita suruh basuh tangan ni cukup penting. Bukan waktu nak makan saja. Kita tidur biasa, tidak berjunub pun, bangkit pagi sebelum buat apa-apa, ada hadis suruh basuh tangan dulu. Sebab bila tidur ni, tangan ni macam-macam, dia pergi merata tempat. Dia garuk kepala, dia korek hidung, tangan kita ni dia tak bersih. Bila bangkit pagi, kok mana cerita pun tangan basuh dulu. Maka orang yang dalam keadaan berjunub pun, sebelum start mandi wajib, tangan basuh dulu. Nabi SAW buat begitu. Thumma adkhala yadahu fil ina fa'afada ala farji. Kemudian daripada telah berbasuh 2 tangannya, maka memasuklah Nabi akan tangannya itu ke dalam bekas tadi, maka menuang ia. Yang ni dia ambilnya air itu dengan tapak tangannya, lalu ditimbanya dan dituangkan ke atas kemaluannya, yakni kubulnya dan duburnya. Lepas dah basuh tangan, Nabi seluk tangan dia masuk dalam bekas, dalam ina, dalam bekas, dalam cebok ada ayam. Tadi Nabi sengit, tuang basuh tangan kiri kanan. Dah tangan tu bersih daripada najis, Nabi celup tangan masuk dalam bekas tu. Hadis inilah timbulnya cerita ayat musta'mal. Di sisi mazhab Syafi'i, dia tak boleh bila celup dalam bekas yang kurang daripada 2 kolah. Dia kata ayat yang ada dalam bekas yang kurang daripada 2 kolah sudah jadi ayat musta'mal. Di sisi setengah mazhab lain, macam mazhab Ahmad bin Hanbal, dia tak ada ayat musta'mal. Pasal apa? Pasal dia sabit kepada hadis ni, Nabi celup tangan masuk dalam bekas yang kurang daripada 2 kolah, dan kemudiannya Nabi guna ayat tu untuk angkat hadas besar. Maknanya tidak timbul soal ayat yang dicelup tangan ni jadi musta'mal. Itu cerita dia. Dan dalam mazhab Syafi'i pula, dia kata Nabi celup tu, Nabi niat tangan dia tu jadi cebok.
maka tidak timbul soal musta'mal. Kalau saja celup jadi musta'mal. Dia kata kalau niat tangan jadi cebok tidak jadi musta'mal. Ini perbahasan di kalangan mazhab. Begitu. Baik. Nabi SAW lepas dia basuh dua tangan dia, dia guna tangan dia cedok ayak dalam cebok tu, dia jurus kemaluan depan dan belakang dia, kubul dan dubur. Kata dia summa zaka biyadih al-haid awil ard. Kemudian daripada sudah dibasuhnya kemaluan dia dengan niat mandi hadas besar. Nampak? Itu penting tu. Start daripada basuh kemaluan tu, masa tu dah niat mandi hadas besar dah. Kalau tidak, dia jadi hak macam kita gezek bulan lepas. Masa dia pergi basuh tu, dia tak niat lagi mandi hadas besar. Lepas pada dia basuh bersih semua, dia start ambil ayat sembahyang, barulah lepas tu dia niat mandi hadas besar. Lepas pada tu dia mandi hadas besar, dia tak basuh dah kawasan kemaluan dia. Pasal dia duk ingat tadi dah basuh dah. Tapi basuh tak niat hadas besar lagi. Maka kawasan tu tak dianggap sebagai rata ayat kerana hadas besar lagi. Atang ni kita nanti kena perangkat. Jadi apa perlu kita buat? Basuh-basuh tangan tu. Masa basuh kemaluan, masa tu niat dah kata kita ni nak angkat hadas besar. Maka saat lagi bila kita dah berwuduk, bila kita mandi, memang kita dalam keadaan mengambil hadas, sedang mengangkat hadas besar. Begitu. Baik, dia kata kemudian menyental ia akan tangannya ke dinding yang rumah ataupun bumi, sebagaimana sental yang bersangatan. Lepas Nabi guna tangan dia basuh kemaluan depan dan belakang dia, tangan hak bekas basuh kemaluan tu Nabi tonyok ke dinding. Nak menunjuk kata kalau sekiranya ada kotoran, maka kotoran itu dibuang dengan cara tonyok ke dinding. Begitu. Summa madmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa zira'aihi. Kata dia kemudian berkumuk-kumuk Nabi dan menghisap air ke hidung 3 kali. Dan berniatlah ia ambil ayat semayang dan membasuh ia akan mukanya rata-rata dan membasuh dia akan dua tangannya sampai ke siku. Itu dalam keadaan kita dah niat angkat hadas besar, kemudiannya kita berwuduk. Summa afadha ala ra'sihi thalathan. Kemudian daripada sudah sempurna basuh muka dan lengannya, maka tuanglah ia dengan air ke dalam tapak tangannya yang diambilnya dari dalam bekas yang dihadapannya itu ke atas kepala 3 kali. Kemudian Nabi tuang air atas kepala dia 3 kali tuang. Supaya jerap ayam itu masuk rata di dalam pangkal rambut serata-rata kepalanya itu. Nabi angkat hadas besar begitu. Mula dengan basuh dua-dua belah tangan. Lepas tu Nabi basuh kemaluan depan dan belakang. Lepas selesai dah basuh kemaluan, Nabi tonyok tangan dia bagi hilang pokok ada kekotoran di tangan. Lepas tu Nabi terus start dengan berwuduk, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku. Kemudian Nabi tuang atas kepala ayam 3 kali. Tuang bagi ayam jerap masuk sampai rasa ayam sampai di kulit kepala. Tuang 3 kali. Kemudian Nabi tonyok-tonyok tangan dia di pangkal-pangkal rambut, nak pastikan ayam yang dituang tadi rata kena ke seluruh kawasan tumbuh rambut dan semua rambut yang tumbuh. Daripada tempat tumbuh rambut di pangkal tu sampai rambut sampai ke ujung, Nabi pastikan ayam kena semua. Summa afadha ala sa'iri jasadih. Kemudian daripada sudah jerak air ke atas kepalanya dengan 3 kali tuang tadi, maka tuanglah pula Nabi akan air ke atas sekalian tubuhnya. Mula sebelah kanan serta gosok, kemudian tuang sebelah kiri rata-rata. Sekalian badannya kena air. Ini rukun mandi wajib berapa tuan? 2. Yang pertama niat mandi wajib. Yang kedua rata ayam seluruh anggota. Maksud seluruh anggota ialah dari ujung rambut sampai ujung kaki, ayam sampai semua sekali. Maka dia kata summa tanaha wa ghasala rijlai. Kemudian daripada sudah rata sekalian tubuh kena ayam, maka berubahlah ia dari tempat mandinya, pijauh sedikit daripadanya dan membasuh 2 kakinya kerana menyempurnakan ayat semayangnya tadi. Dan inilah kelakuan Nabi mandi hadas besar. Itu cara Nabi mandi wajib. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Baik, kita tengok hadis yang kedua. Dia kata satu lagi hadis Nabi SAW tentang mandi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan riwayat isteri Nabi yang dikasihnya sekali.
iaitu an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yaghtasila min al-janabah bada'a faghasala yadayhi qabla an yudkhilahum al-ina. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghendaki ia bahawa mandi daripada sebab junub, maka mulalah ia maka membasuh ia akan dua tangannya sebelum bahawa memasukkan keduanya akan bekas, yakni akan bekas air, yakni dibasuhnya tangannya di luar bekasnya 2 atau 3 kali. Tengok, tadi riwayat daripada Maimunah, ni riwayat daripada Aisyah. Nabi buat style yang sama. Sebelum mula nak mandi wajib, Nabi basuh tangan dua-dua belah dulu. Lebih dahulu daripada memasukkannya, sebelum Nabi ambil tangan jelum masuk di dalam bekas air ni, Nabi basuh dua-dua tangan dia dulu. Summa ghasala farjah. Kemudian daripada sudah dibasuhnya tangannya itu, maka memasuklah Nabi akan keduanya, yakni kedua tangannya, mengambil dan mencebok itu dengan tangannya untuk membasuh kemaluannya. Dan disentalkannya ke tanah kemudian daripada itu. Tengok, Aisyah riwayat macam Maimunah riwayat, serupa aja. Nabi mandi wajib, Nabi buat begitu. Dia kata wa yatawaddau wudu'ahu lis-salah, dan mengambil air semayang ia sebagaimana wuduknya kerana semayang. Nabi SAW dah lepas dia basuh tangan, dah lepas daripada tu Nabi SAW gonyah-gonyah tangan dia. Lepas tu Nabi SAW ambil air semayang. Begitu. Yakni dengan niat angkat hadas kecil dan membasuh muka dan dua tangan sehinggalah akhir ambil air semayang. Summa yushribu sya'rahul ma'. Kemudian daripada selesai wuduk, minum dia akan rambutnya akan air. Maksudnya mengisap ia akan rambut kepalanya akan air. Maksudnya Nabi tuang air atas kepala biar bagi air tu cerak sampai rasa kena kulit kepala. Itu maksud kata rambut minum air. Dia tuang air atas kepala dia sampai rasa sejuk kulit kepala. Makna air tu dah turun kena kulit kepala dia. Kata dia summa yahsi ala ra'sihi thalatha hasayat. Kemudian meraup ia dengan dua tapak tangannya ke dalam air itu kerana menceboknya dengan dua tapak tangannya. Kemudian Nabi raup, dia cebok air tuang atas badan dia, maka meronggahkan ke atas kepalanya 3 kali raup dan 3 kali ronggah. Nabi tuang atas kepala dia, Nabi raup dengan jari dia nak pastikan air sampai di semua kawasan tempat tumbuh rambut tu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Itu hadisnya. Baiklah, ni kita tengok masalah mandi junub dan kelakuan yang akmal, yang sempurna macam mana yang kata mandi junub. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, telah berkata ashab kita, bermula kesempurnaan mandi wajib itu bahawa memulai oleh orang yang mandi itu dengan basuh tangan dia 3 kali. Itu nombor 1. Sebelum memasukkan tangannya ke dalam bekas, yang ni bagi kih orang Arab bawa main bekas apa ayam apa semua, kita lah pancong senang. Kita lah tambah pakai shower tu lagi senang lah. Buka macam turun tu kira duk gencok saja. Kan sah saja, habislah rata ayam satu badan. Ataupun orang tak ada shower yang hujan ni, dia pakai paip getah lagi senang. Dia buka ayam turun tu kira dia mandi sah saja, rata habislah ayam satu badan. Begitu. Dulu zaman Nabi dulu dia bawa main ayam dalam bekas, jadi tu kena duk cebok dan sebagainya. Begitu. Kemudian daripada sudah basuh tangan dia, maka timbalah dengan tangan akan air, curahkan ke atas kemaluan, sental bagi rata, dia kata, dan basuh di mana-mana badan yang kotor seperti mani dan hingus dan sebagainya. Kalau ada kekotoran di badan, bersih tu dulu. Kemudian daripada itu mengambil air semayang sebagai wuduk kerana semayang dengan sempurna. Lepas tu ambil air semayang. Saya ulang lagi sekali. Jadi mula-mula basuh tangan dulu. Dua-dua belah tangan basuh. Lepas daripada basuh tangan tu, basuh kemaluan depan belakang. Bersihkan kalau sekiranya ada najis. Bersihkan bagi bersih. Masa tu niat mandi wajib dah. Bersih dah apa semua, clear. Tangan basuh balik sekali lagi. Tak payahlah tonyok, sentai apa semua, sebab kita layak jenuh. Kita basuh lagi sekali bagi bersih tangan, lepas tu berwuduk.
Duduk ada dalam mandi wajib dah tu. Bukan kata lepas ambil air semayang apa semua baru niat mandi wajib. Tak. Mandi wajib ni niat masa air mula-mula cecah kita tu. Masa tu niat mandi wajib dah. Masa duduk basuh kemaluan bersih tu, masa tu dah niat mandi wajib dah. Tu dah duduk dalam kawasan mandi wajib dah. Kemudian barulah berwuduk, saya kata. Yakni daripada mendatangkan niat wuduk dan basuh muka dan dua tangan rata-rata dan sapu kepala dan basuh dua kaki selesai habis air semayang. Kemudian cebok ayam di dalam bekas itu dengan dua tangan. Kalau tak ada cebok, dia kata, kita tak ada cebok, lebih daripada cebok pancung pun ada. Jadi tak ada masalah lah. Pakai curus, pakai paik getah gitu aja. Maka ronggahkan ke atas kepala satu cebok. Dicelah-celahinya pula dengan jari ke pangkal rambut dan juga janggut. Bagi orang jenis janggut tebal ni, dia kena lebih berhati-hati lagi. Semua kawasan tempat tumbuh janggut dia tu kena pasti ayam sampai. Gitu. Kalau dia pakai jurus-jurus gitu hai saja, dia basah janggut aku belah luar ya. Aku belah dalam tak kena ayam, sangkut mandi wajib. Kemudian cebok lagi 3 kali, ronggahkan atas kepala dan ambil jaga, yakni hati-hati, ratakan segala celah-celah kelepek badannya seperti celah ketiak dan di dalam 2 telinga dan pusat dan celah-celah jari dan lipat-lipatan perut dan lain daripada yang demikian itu. Yang ni tempat-tempat yang paling penting kita nak kena halusi. Lubang pusat. Kalau pusat bujai lain lah. Kita ada lubang. Jenis pusat berlubang ni, dia kena tonyok, dia kena korek-korek masuk dalam pusat. Telinga ni, cuping telinga kita ni, kawasan hak duk nampak ni semua kecuali dalam lubang telinga aja tak payah masuk ayam. Ni kawasan cuping ni semua mesti kena sampai ayam. Ni paling bahaya ni belah atas ni semua nak kena pergi masuk ayam. Kalau pakai betul ya ni celah ni tak kena, mandi wajib tak sah. Semua ni kena teliti. Kalau orang hak jenis badan sedap ni, tengkok berlapis dan sebagainya ni, lapis-lapis ni semua kena pastikan air sampai. Semua kawasan yang zahir daripada badan kita ni mesti dipastikan sampai air pada dia. Maka maulah sampaikan air kepada semuanya. Dia kata semua mesti sampai air. Begitu. Kemudian tuang lagi air ke atas kepala 3 kali. Kemudian tuang serata badan 3 kali dengan gosok di mana badan yang sampai tangan kepadanya. Dan jangan mandi dan jika mandi di dalam sungai ataupun kolam, menyelamlah di dalamnya 3 kali. Dan sampaikan air kepada sekalian kulit, hari dan bulu-bulu yang tebal dan juga yang jarang. Kalau sungai lagi senang. Terjun berung tu, berung niat mandi wajib korang. Kan? Timbul tu, timbul boleh naik tarikan tu lah. Kan? Tapi masa duk menyelam tu pastikan air sampai di semua anggota luar kita ni. Semua sampai. Dan meratakan basuh zahir bulu-bulunya dan batinnya dan pangkal tempat-tempat tumbuhnya semua sekali. Dan yang sunatnya dia kata mulalah kenakan air sebelah kanan dan sebelah atas daripada badan. Dan biarlah hal keadaan dia menghadap kiblat. Dan berkata kemudian daripada selesai mandi wajib itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan maulah niat mandi itu ada daripada awal mengerjakannya. Nampak? Daripada awal mula tadi ni kita basuh tangan mula tu niat lah. Kira air kena badan tu, nawaitu rafa'al hadath, atur niat lah. Masa tu juga. Kemudian masa duk basuh kemaluan depan belakang dan sebagainya, kita sudah berada dalam keadaan angkat hadap masa tu. Dan berserta ia sampai habis daripadanya. Niat tu mestilah sentiasa sehinggalah habis mandi wajib. Tak boleh berubah niat. Dengan sejuluk daripada badan. Dan meratakan airnya akan badan dan bulunya dan kulit dan harinya. Dan setengah daripada syaratnya bahawa adalah badan suci daripada najis. Ini di antara syarat. Yang tadi rukun 2, niat dengan rata air seluruh badan. Syarat pula apa dia? Mesti badan kita suci daripada najis. Dan barang yang lebih atas ini daripada segala yang tersebut itu sunat juga. Kalau nak buat lebih daripada itu adalah sunat semata-mata. Gitu. Baik, dia kata seperkara lagi yang sayogia bagi orang mandi junub daripada ayakkan dia dan seumpamanya bahawa ia ambil jaga-jaga dan ambil ingat. Akan sebentar-bentar itu boleh jadi lupa ia.
iaitu apabila kencing misalnya dan telah bersuci daripadanya, maka maulah basuh tempat kencing tadi kemudian daripada itu dengan niat mandi junub pula. Itu dia. Kan kadang-kadang dia pergi kencing, bila kencing dia terlupa nak niat mandi wajib. Kencing dah basuh kencing, yang tu basuh kerana istinja. Lepas dah basuh kerana istinja tu, dia nak kena niat mandi wajib, basuh pula tempat yang sama tu. Basuh pula tu bukan basuh kerana istinja, tapi basuh kerana mandi wajib pula. Ni niat tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan kita buat ni semua sekali Tuhan tengok pada niat. Kalau kita niat istinja, niat nak basuh kencing, jadi basuh kencing lah. Dia tak jadi mandi wajib lagi. Saat lagi bila kita mandi, kita tak basuh dah tempat tu. Masa kita ingat tadi masa kencing tadi basuh tak. Padahal masa basuh tadi ni belum niat mandi wajib lagi. Tu niat basuh kencing. Maka kawasan tu sudah dianggap tidak sampai air. Maka mandi wajib tidak sah. Yang ni kena jaga. Saya kata. Yang ni kena jaga. Kerana jika tiada dibasuhnya, kemudian daripada sudah bersuci tadi, lepas pada dia kencing tu, dia pakai basuh kencing aja. Masa mandi wajib dia tak basuh dah. Dia ingat tadi dah kencing dah basuh dah. Dia ingat lagu tu, maka barangkali boleh jadi terlupa daripadanya pula. Kemudian daripada sudah sempurna wuduk, nescaya berhajat kepada menyentuh paras itu. Dah lepas pada tu dia dah ambil ayat semayang. Lepas ambil ayat semayang, mandi semua, baru teringat. Aku tak basuh lagi kemaluan depan belakang ni. Pasal tadi ni basuh kerana kencing, bukan basuh kerana mandi wajib. Nak pergi basuh pula, batal. Kita dah ambil ayat semayang dah apa dah. Jadi terbatal. Jadi dia kata awal-awal tadi ni maupun betul bang benda ni. Macam tu. Maka kalau sekiranya berlaku begitu, maka batallah wuduk. Dia kata. Ataupun berhajat kepada berpayah-payah pula membalut tangan dengan perca kain, maka itulah, maka ingat-ingatlah. Dia kata. Dia kata ataupun tadi kita pipi, kita kencing. Lepas kita kencing, kita basuh kencing. Tak niat lagi, tak niat mandi wajib lagi. Kita basuh kencing. Lepas dah basuh kencing apa semua gitu gini, kita pun start ambil ayat semayang. Lepas ambil ayat semayang, kita start mandi wajib. Start duk bagi ayat rata satu badan. Lepas tu baru teringat, tadi masa basuh kencing tadi tak niat lagi mandi wajib. Jadi kawasan tu nak kena basuh lagi sekali. Pasal dia tak kira hak tadi ni. Hak tadi kira istinja, bukan mandi wajib. Bila nak basuh lagi sekali, kita dah ada ayat semayang. Tempuh batal. Hidup cari perca kain pula dah, hidup serolong tangan kerana nak basuh tempat tu, jadi payah. Jadi payahlah. Jadi daripada awal-awal dikencing, basuh kencing apa semua, sah lerah selesai istinja, niat kata nak mandi wajib. Lepas tu basuh lagi sekali. Basuh lagi sekali bagi bersih semua. Lepas tu terus sambung dengan wuduk, terus dengan mandi sampai selesai. Itu cara dia. Gitu. Dia kata inilah mazhab kita dan mazhab kebanyakan daripada imam-imam yang mujtahid. Dan tiada mewajib oleh seorang daripada ulama akan bergosok pada mandi. Gosok ni tak diwajibkan. Kalau gosok lagi baik. Tapi kalau tak gosok, pakai air bagi rata satu badan aja sudah cukup untuk nak sah mandi wajib. Gosok ni sunat saja. Dan tiada pada wuduk melainkan Imam Malik dan Al-Muzanni. Imam Malik dia kata wajib kena gosok. Dalam mazhab Syafi'i tak wajib gosok. Kalau sekiranya kita pergi di pancong, ambil ayat semayang, kita buka, kita pakai begitu je. Bagi air je kena tangan kita. Tapi kena semua. Sah dah. Dalam mazhab Maliki, buat begitu tak sah. Dia kena tangan gosok. Gosok bagi kena semua tempat baru sah. Itu bezanya. Jadi dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan kena gosok. Dan orang yang lain daripada keduanya berkata sunat. Dia kata, dan jika seseorang meninggalkan akan dia, nescaya sah bersucinya pada wuduk dan mandi. Tak gosok pun, janji ayam kena seluruh badan, sah mandi wajib. Begitu. Masalah mandi junub dan mengambil wuduk di dalamnya. Kata Imam At-Tirmizi, dan adalah yakni di dalam hadis pada masalah itu
yang memilih akan dia oleh ahlul ilmi pada mandi junub, bahawasanya mengambil wuduk seorang bagi wuduknya yang pada sembahyang, kemudian tuang dia atas kepalanya 3 kali, kemudian meratakan air atas sekalian badan dia, kemudian membasuh dia akan 2 tangan dan kakinya, dan bermula amal atas ini di sisi ahlul ilmi. Dan kata mereka itu, jika menyelam orang yang mandi junub itu di dalam air serta rata air ke badannya dan tiada ia ambil wuduk, nescaya memadai akan dia. Dan ialah perkataan Asy-Syafi'i. Kita ambil ayat semayang tadi dalam keadaan kita duk mandi wajib sambil dengan ambil ayat semayang. Boleh tak boleh? Imam Syafi'i kata boleh. Dia bukan 2 benda yang berasingan. Kita dah niat dah nak mandi wajib, dalam duk mandi wajib tu kita ambil wuduk, maka dia kira semua tu kira sekali dengan mandi wajib. Sebab niat mula kita mandi wajib. Dia kata begitu. Kata Imam Nawawi, dan tiada yang mewajibkan wuduk di dalam mandi junub itu melainkan Daud Al-Zahiri. Ni mazhab Al-Zahiri ni, dia tengok zahir. Yang kata bila jumpa ayat Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan ke atas kamu makan bangkai, darah dan daging babi. Mazhab Al-Zahiri ni, dia tengok zahir ayat tu kata tak boleh makan lahmul khinzir, daging babi. Maka daging tak boleh, lain pada daging boleh, dia kata. Ini mazhab Al-Zahir. Dia tengok zahir ayat. Oleh kerana Quran sebut daging tak boleh, tulang boleh, hati boleh, perut boleh, yang tak boleh daging, dia kata. Ini Al-Zahiri. Dan orang yang lain daripadanya berkata sekaliannya ialah sunat. Maka jika lo meratai dia akan ayam atas sekalian badannya dengan ketiadaan wuduk, nescaya sah mandinya. Masalah, dia kata mandi junub tiada berwuduk, bolehkah sembahyang? Dia pakai mandi ya. Dia pakai mandi bagi rata air satu badan aja, dia tak ambil air sembahyang. Boleh tak boleh lepas itu pergi sembahyang? Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan jikalau memulai seseorang maka mandi junub dia, maka tiada ia ambil air sembahyang dan menyempurnakan dia akan mandinya, nescaya memadai akan dia daripada wuduk bagi sembahyang. Maksudnya tak payah ambil wuduk lah. Mandi wajib tu kira dah terangkat habis semua dah, dia boleh pergi sembahyang dah. Dan bermula sucinya dengan mandi itu lebih banyak sucinya daripada dengan wuduk dan seumpama. Jadi kalau dia tak berwuduk, dia pergi, dia buka, dia mandi aja daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semua tempat sampai air dia niat mandi ada besar. Lepas tu habis mandi, dia pergi sembahyang dia sah. Dia boleh guna mandi wajib tu untuk pergi sembahyang, kerana mandi wajib lebih besar daripada ambil air sembahyang. Begitu. Tetapi dia kata jaga-jaga dan ingat-ingat, adapun mandi junub yang boleh bawa sembahyang dengannya dengan tiada berhajat kepada wuduk itu ialah mandi yang difardu takdirkan tiada sentuh kubul dan dubur. Yang tu pula lah. Mandi apa semua sah lerah dah selesai dah apa semua, ditempuh pula. Lepas tu pergi duduk sembahyang pula. Dia kata aku mandilah. Mandilah yang pergi tempuh tadi. Tempuh tu batal pula. Jadi kena jagalah. Mandi bagi rata air daripada hujung rambut sampai hujung kaki, seluruh badan dah rata air. Jangan buat benda yang membatalkan wuduk, baru boleh pergi sembahyang. Begitu. Dan tiada perkara yang membatalkan wuduk di dalam mandinya. Dia tak buatlah apa-apa benda yang boleh membatalkan wuduk. Maka jikalau ada berlaku perkara yang membatalkan wuduk dalam masa mandinya, nescaya ta'yinlah mengambil wuduk kemudian daripada mandinya. Kalau dah lepas mandi apa semua sah lerah selesai, masa duduk lap terpegang pula. Batal kena ambil lain lah. Maka ta'yinlah, jelaslah dia kena ambil ayat sembahyang lain. Begitu. Kerana kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, dan jikalau mengambil wuduk seorang kemudian mandi hadas ia, maka sebelum sempurna mandinya berhadas ia, nescaya menyudah dia akan mandi sebagaimana ia mandi, dan mengambil wuduk ia kemudian daripadanya kerana sembahyang. Dah mandi apa semua, dia ambil air sembahyang dulu. Lepas tu mandi apa semua elok dah, kentut, ambil air sembahyang lain, baru boleh sembahyang. Begitu. Masalah mandi junub dan tangan niatkan gayung. Ini yang dalam mazhab Syafi'i ini. Kata dia adalah hadis pada masalah tadi. Nabi SAW mandi junub dengan menjadikan tangannya sebagai gayung. Gayung ni cebok lah. Bukan hidup silap gayung. Kan? Jadikan tangan dia tu cebok. Dan cebok menjiruh air yang diambil daripada bekas ke badannya.
Maka menunjukkan bahawasanya tiada jadi mustakmal air itu dengan niatkan anggota yang dibasuhnya, yakni tangan itu tadi mandi, maka jadilah suci tangan itu dahulu daripada masuk ke dalam bejana. Ataupun tiada jadi mustakmal itu kerana niatkan gayung. Itu mazhab Syafi'i dia pegang dulu tu. Celup tak jadi mustakmal. Pasal apa? Pasal niat tangan nak celup tu niat nak jadi cebok. Macamlah orang mandi. Kolah dia rumah dia besar. Lebih daripada 2 kolah. Maksudnya boleh guna untuk mandi wajib. Tapi dia mandi wajib, dia guna cebok tangkai tengah. Cebok tangkai tengah. Bila dia cebok, tangan duduk di tangkai tu. Kemudian cebok. Bila dia angkat, air duduk mikir. Kolah dia rumah dia besar. Lebih daripada 2 kolah. Maksudnya boleh guna untuk mandi wajib. Tapi dia mandi wajib, dia guna cebok tangkai tengah. Cebok tangkai tengah. Bila dia cebok, tangan duduk di tangkai tu. Kemudian cebok. Bila dia angkat, air duduk nitik. Tak. Masuk di dalam cebok dia angkat tu. Mustakmal ke ada air tu. Ada setengah orang dia raplah tu. Kerana tu dia jadi raplah. Cedok tu dia tak jadi mustakmal sebab tangan kita tu pegang cebok. Memang begitu cara dia. Orang dulu-dulu mandi telaga. Kan air guna timba cedok yang telaga tu. Dia duk karau tali naik tu, air duk menitik tak duk masuk dalam timba tu. Mustakmal ke tak tu? Kalau nak kira mustakmal lah. Tapi tak. Pasal apa? Pasal kita nak ambil cebok tu nak mandi. Jadi begitu. Jadi kerana tu dalam mazhab lain dia tak mau kira ni cerita ayat mustakmal ni sebab dia menimbulkan susah hati orang. Orang jadi was-was kan. Mustakmal dah tu mana nak buat tu, tak mau jadi mustakmal jadi susah orang. Begitu. Lebih-lebih lagi dia kata dia sandang kepada hadis ni. Hadis ni Nabi SAW terang-terang pergi celum tangan masuk dalam kolah kecil tu langsung. Dalam cebok kecil tu langsung. Dan ayat tu tak jadi mustakmal. Dia jadi begitu. Benda ni adalah benda khilaf di kalangan mazhab sahaja. Bukan benda besar. Dia kata. Baik, masalah. Dia kata istinja dan sentai tangan ke tanah. Kata Imam Nawawi. Dan pada hadis dalam masalah itu menunjukkan sunat bagi orang yang istinja dengan air. Apabila selesai ia daripada basuh farajnya dengan tangannya, bahawa sentalkan tangan dia ke tanah. Ataupun basuh dengan ashnan. Ashnan ni dia sejenis daun. Di negeri Arab dia ada sejenis daun yang orang zaman dulu, zaman sebelum ada sabun. Daun ashnan ni jadi sabun. Dia ambil daun ni dia ramai-ramai dia jadi berbuih, dia jadi sabun. Jadi kalau potong-potong, kalau apa minyak lekat di tangan ke apa-apa, dia ramai daun ashnan ni keluar minyak lekat di tangan. Gitu. So dia kata sinilah bahawasanya sentalkan ke tanah ataupun basuh dengan ashnan ataupun ganyahkan ke dinding supaya hilang dengan sebabnya akan bau, kotor dan barang yang diluati, barang yang tak elok. Kalau kita ada pakai sabun. Masalah dia kata mandi junub tiada tertib. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau memulai seseorang daripada kakinya pada mandi junub sebelum basuh kepala, ataupun dicerai-ceraikannya basuhnya, maka membasuh ia daripada anggota sedikit, kemudian sekejap lagi basuh pula sedikit, nescaya memadai akan dia. Dia kata kalau sekiranya kita tak tertib, kan, kita start dengan basuh kaki. Yang cerita adalah hadis tadi, Nabi start dengan basuh 2 tangan. Lepas tu Nabi basuh kemaluan. Lepas tu Nabi gonyoh tangan dia. Lepas tu Nabi berwudu. Lepas tu baru Nabi start dengan hubung-hubung kepala. Lepas tu tangan. Itu tertib yang Nabi buat. Dia ni tak, dia lagu tak ikut yang tu. Dia start dengan basuh kaki. Lepas tu dia start basuh betih naik ke lutut. Dia start daripada bawah. Kan, pasal apa? Pasal dia ada terima petua daripada siapa kan? Kita kalau mandi jangan terkejut terus jurus kepala. Dia kata mudah kena tersemah. Dia kata dulu. Jadi start dengan basuh kaki, bagi sejuk naik pelan-pelan daripada kaki naik sampai ke atas. Ada juga orang petua lagu tu kan. Dia kata awak ni kerap dengan tersemah. Dia kata cuba hang buat lagu ni. Dia bagi petua tu. Dia bagi petua tu. Dia kata kalau nak mandi tu jangan bagi badan terkejut. Start dengan basuh kaki dulu. Lepas tu baru basuh naik sampai ke lutut, baru sampai ke paha. Dia kata jadi badan kita tak terkejut.
Ni hang berum terus atas kepala. Dia kata tu yang tu kena semua. Dia kata lagu tu pula. Kan? Nabi SAW mandi dia lagu hak kata nak kena semua ni. Lagu tu. Kan? Jadi kalau sekiranya dia ikut lagu petua orang ni, dia basuh, dia mandi wajib ni, dia start dengan basuh kaki dulu. Boleh tak boleh? Dia kata boleh. Yang pentingnya apa? Yang pentingnya ayak rata seluruh badan. Yang tu yang penting. Jadi kalau sekiranya tidak berlaku tertib tadi ni, maka tertib tidak ikut tertib itu tidak jadi apa-apa halangan. Baik, dia kata dan bukannya mandi junub ini seperti mengambil wuduk yang menyebut akan dia oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dimulai setengahnya dahulu daripada setengah, yakni bertertib pada anggota. Kalau ikut tertib wuduk, dia start dengan basuh muka, lepas tu basuh tangan, lepas tu baru basuh kepala, lepas tu baru basuh kaki. Dia ni dah, dia mandi wajib, dia start dengan basuh kaki. Lepas basuh kaki, dia pergi basuh tangan, lepas tu dia basuh badan. Dia tak ikut tertib, maka mandi wajibnya sah juga, tidak jadi masalah. Saya kata. Baik, masalah mandi junub dan menyentai celah jari. Kata Imam Syafi'i, dan maulah mencelah-celahi dengan tangannya oleh orang yang mandi ataupun mengambil wuduk akan segala jari kakinya, sehingga yakin dia akan ayak telah sampai kepada antara segala anak jari. Dia hendaklah basuh celah-celah jari itu, pasti ayak semua sampai. Dan tiada memadai akan dia, melainkan yakin akan ayak telah sampai akan antara keduanya. Maka memadailah akan dia yang demikian itu. Dan jika tidak mencelah-celahi ia sekalipun, dia buatlah lagu mana pun, yang penting dia yakin ayak sampai di seluruh anggota badan dia. Begitu. Bagi orang yang jari kadang-kadang dia melekat, kan? Ada orang ni dia beranak tahu nitik ke apa, atau dia punya jari dia melekat gitu. Orang macam ni mandi wajib dia kena pasti celah-celah jari tu dia modus tonyok bagi ayak sampai. Takut kau ayak tak sampai. Dua jari kembang, hak lain semua sampai, hak dua ni tengah dia tak sampai ayak. Habis mandi wajib tak sah. Jenis jari yang macam apa nama Cina Makau kembang tu senang, dia curus gitu aja sampai belakang kan, sebab jari dia tak berkembang macam tu. Baik, masalah mandi junub tiada berkumuk-kumuk. Macam mana pula dia ni? Dia mandi wajib, dia tak kumuk-kumuk. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan tiadalah aku menyukakan bagi seseorang meninggal ia akan berkumuk-kumuk dan menghisap air ke hidung pada mandi junub. Dan jika meninggalkan ia akan dia dengan lupa, maka sukalah aku baginya bahawa berkumuk-kumuk ia. Maka jika tiada berkumuk-kumuk pun, tiadalah pula atasnya mengembalikan sembahyang, jika sembahyang ia dengan mandi junub yang tiada berkumuk-kumuk itu. Maksud dia apa? Kalau berkumuk, itu lebih baik daripada tidak berkumuk. Kalau tidak berkumuk, dia tidak menyebabkan mandi wajib tak sah. Tak berkumuk pun mandi wajib sah, tapi kumuk itu lebih baik. Gitu. Masalah mandi junub membasuh mata dan telinga. Kata Imam Syafi'i, dan tiada lazim atas seorang yang mandi junub itu merenjih air ke dalam biji mata. Dia tak suruh lah kata gitu. Kan hidup pocik air ke dalam biji mata ni buta habis kerana duk mandi wajib basuh biji mata. Dan tiada membasuh akan keduanya, kerana keduanya itu bukanlah zahir badan. Biji mata ni bukan zahir. Pelupuk mata belah luar ni kena, mesti kena sampai air. Biji mata dalam bukan benda zahir, maka dia tak mesti kena air. Kerana menyelangi akan keduanya oleh pelupuk mata, dia kata. Kerana dia ada satu penutup, dia tutup biji mata, maka biji mata tak perlu kena air. Kata Imam Syafi'i, dan wajib atasnya membasuh luarnya dan dalam dua telinga. Telinga, belah luar, belah dalam cuping telinga kena basuh. Kerana kedua-duanya zahir badan. Ni, walaupun belah dalam telinga ni dia dipanggil zahir badan. Dan membasuhkan rata-rata pada barang yang zahir daripada cuping telinga. Telinga ni cukup. Ramai orang nanti terkena dalam telinga. Ramai orang nanti terkena. Dan tiada lazim atasnya memasukkan air ke dalam lubang telinga. Dalam lubang telinga tak payah. Tapi dalam cuping telinga ni mesti kena sampai air. Begitu. Masalah mandi junub dan wuduk ada sedia. Kata dia, seorang yang ada wuduknya tiba-tiba keluar mani dengan tiada jima. Dia ni teruk punya manusia. Kan? Tak ada pasal apa. Dia ada ayak semayang. Ada ayak semayang. Tapi duduk tak duduk, keluar ayak mani. Ni teruk ni kena pergi berubat. Kan? Jarang orang jadi begini. Maka wajib atas dia mandi. Dan wuduknya tiada batal. Sebab apa? Sebab keluar mani tidak membatalkan wuduk, tetapi mewajibkan mandi. Itu dia ada pelik sikit.
Sebab apa? Sebab mani ni dia bukan najis. Kalau keluar air kencing, batal wuduk. Tapi kalau keluar mani, wuduk tak batal. Tapi dia kena mandi wajib. Pasal apa? Pasal dia ada hadas besar kerana keluar mani. Ni nikih ni dia sebut juga pasal ada jadi. Benda macam ni ada jadi. Dia kata dan orang yang macam ni maka wajib atas dia mandi dan wuduknya tidak batal. Ya sembahyang tu ada. Tetapi adakah dituntut dia berwuduk juga di dalam masa mandinya walaupun wuduk dia tak batal? Saat lagi bila dia mandi, adakah dia masih lagi disunatkan berwuduk dulu sebelum mandi? Jawabnya tiada syak. Dia kata dituntut wuduk itu di dalam mandinya sebagaimana menurut nas Imam Nawawi. Walaupun dia kata wuduk dia tak batal, tapi masa mandi lagi dia masih lagi disunatkan berwuduk sewaktu nak mandi wajib. Katanya adapun niat wuduk di dalam mandi junub itu ialah niat mengangkat hadas kecil, melainkan bahawa adalah seorang itu ada junub yang tiada batal air sembahyangnya, maka bahawasanya niat wuduk sunat saja. Masalah mandi junub dan basuh kaki wuduk adalah dalam hadis pada masalah tadi menyebutkan Nabi SAW basuh kaki wuduk di dalam mandi junubnya ialah kemudian daripada selesai mandi junub. Hadis tadi kan, Nabi tadi ni last sekali dah habis selesai mandi, Nabi bergerak pergi jauh sikit daripada tempat mandi tu, Nabi basuh kaki. Begitu. Baik, kata Imam Nawawi telah datang pada beberapa riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Nabi SAW ambil wuduk di dalam mandi junubnya sebagai wuduk bagi sembahyang sebelum menuang air ke atas tubuhnya. Maka yang zahir bagi ini hadis bahwasanya Nabi SAW menyempurna ia akan wuduk dengan basuh kaki sekali. Dan telah datang pada kebanyakan riwayat Maimunah mengambil wuduk Nabi, kemudian tuang air ke atas tubuhnya, kemudian berubah jauh sikit daripada mandi, maka basuh dia akan kakinya. Sebagai dalam hadis tadi, maka tasrih perbuatan Nabi itu mentakhirkan basuh kaki. Dia kata. Dan bagi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ada dua qaul. Yang asahnya lagi yang terpilih dan yang lebih masyhurnya bahawa seseorang itu sempurnakan dia akan wuduknya dengan basuh kaki sekali. Dan qaul yang kedua bahawasanya seorang yang mandi mentakhirkan basuh dua kali. Mana-mana satu pun boleh. Imam Syafi'i kata lebih baik masa ambil air sembahyang tadi basuh kaki dulu, lepas tu baru mandi daripada kepala sampai habis. Kalau sekiranya dia nak taruh sampai last sekali saat ni barulah nak basuh kaki pun tak apa. Imam Syafi'i kata mana-mana satu pun tak apa. Begitu. Maka memadukan dan menyatukan hadis riwayat Aisyah dan Maimunah itu, maka itulah yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Nawawi, maka atas qaul yang dhaif ditakwilkan segala riwayat Aisyah dan kebanyakan riwayat Maimunah atas bahawasanya dikehendaki dengan wuduk sembahyang yang kebanyakannya, dan ialah barang yang lain daripada dua kaki sebagaimana telah menerangkan oleh Maimunah di dalam riwayat Al-Bukhari. Maka inilah riwayat yang sahih dan cerita yang dua yang tak ada apa. Tengok bawah tu dia kata dan ada pun atas yang tujuh tu saya baca. Tengok muka sebelah. Bab hal tanqudul mar'ah sya'raha 'indal ghusl. Yang ni penting. Bab yang menyatakan adakah rongkai perempuan yang mandi junub akan rambut dia ketika mandi. Ini orang perempuan jenis rambut panjang. Dia sanggui ke, dia ikat cocang ke, dia macam mana ke rambut panjang. Bila dia nak mandi wajib, adakah dia nak kena rongkai rambut dia tu? Kalau cocang, adakah nak kena buka anyam tu? Kalau sanggui, adakah nak kena buang hak sanggui steering tu, ambil simpan dulu kan sama. Dulu tuan-tuan, orang perempuan dulu, dia ada satu steering kat bawah belakang. Rambut dia yang disikat di belakang macam tu, steering tu ready made ni beli di kedai. Dia ambil, dia rak bubur tadi, satu klip ni tibuh balik ni. Macam steering ferry tu kat belakang macam tu. Buka rambut dia, sanggui hak ready made dia bubur. Dulu lah zaman orang tak pakai kelumbung dulu ni. Orang semua dah pakai tudung apa semua, siapa jual steering tu tak laku. Sebab orang tak pakai dah yang tu. Kan? Jadi kalau sekiranya rambut betul dia pergi duk anyam buat jadi sanggui apa kemai macam tu, bila nak mandi wajib dia nak kena rongkai ke tak kan? Maka telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadisnya. Demikian bunyi dia. Kata dia an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, inni imra'atun
ashudda dhafra ra'si afa anquduhu li ghuslil janabah. Diriwayatkan daripada Ummi Salamah, isteri Nabi SAW. Nama batang tubuhnya ialah Hindun ataupun Ramkah. Kata dia, kata aku kepada Nabi SAW bahawasanya aku satu orang perempuan yang mengukuhkan dandan rambut kepala. Ni isteri Nabi yang bernama Hindun ni. Dia kata kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ni rambut panjang. Rambut aku ni selalu aku sanggui, aku buat, aku ikat bagi kemat. Dia kata, maka adakah aku rongkaikan dia kerana mandi junub? Qala la, innama yakfiki an tahsina ala ra'sik salasa hasayatin min ma'. Maka jawab Rasulullah SAW, tidak berhajat kepada rongkai. Hanya memadai akan dikau cebok dengan tapak tangan. Tuang atas kepala 3 cebok daripada ayam. Itu sudah memadai jika rata rambut dan pangkal-pangkalnya dengannya. Jika rata rambut dan pangkal-pangkalnya. Jaga baik. Rambut orang perempuan hak jenis buat sanggui ni, bila dia nak mandi wajib, dia tak payah rongkai. Kalau sekiranya tanpa rongkai, dia boleh bagi ayam rata di semua rambut dia, maka tak payah rongkai. Tapi kalau tak rongkai menyebabkan ayam tak rata, kena rongkai. Itu maksud hadis. Jadi Hindun ni, isteri Nabi ni, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku ni rambut lebat, rambut panjang, jadi aku duk buat sanggui. Bila nak mandi junub, adakah aku nak kena rongkai sanggui aku ni? Nabi kata tak payah. Nabi kata kalau sekiranya tanpa rongkai, tak payah rongkai pun ayam boleh rata, maka tak payah rongkai. Tapi kalau sekiranya dengan kerana tak rongkai ayam jadi tak rata, maka kena rongkai. Itu maksudnya. Baik, adapun jika tiada rata, maka tambah lagi ayam, nak pastikan ayam rata ke seluruh rambut. Kata dia, summa tufidina ala sa'iri jasadikil ma' fatatahurina aw qala fa idza anti qad tatahharti. Kemudian tuangkan ayam atas sekalian tubuh engkau rata-rata, maka sucilah engkau. Ataupun sabdanya, maka kalau begitu sesungguhnya sucilah engkau. Kata Tirmizi, ini hadis Ummu Salamah ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Masalah mandi junub, berongkai rambut dan hukumnya. Kata Tirmizi, dan bermula amal atas hadis ini di sisi ahli ilmi, bahwasanya perempuan apabila mandi junub ia padahal tiada rongkai akan rambutnya, nescaya memadai akan dia yang demikian itu, yakni kemudian daripada bahawa menuang ia akan ayam atas kepala dia. Kalau tak rongkai, tapi ayam boleh rata, tak payah rongkai. Tapi kalau dengan kerana tak rongkai menyebabkan ayam tak boleh nak rata, maka mesti kena rongkai. Dia macam tu. Kata Imam Syafi'i dalam maka apabila adalah seorang perempuan yang mempunyai rambut yang lebat, yang kukuh dandannya, maka tiadalah lazim atasnya rongkai akan dia pada mandi junub dan mandi haidnya. Kata Imam Nawawi, bermula mazhab kita dan mazhab jumhur, bahwasanya rambut berdandan bagi orang yang mandi junub, sekiranya sampai ayam kepada sekalian rambutnya, yakni luarnya dan dalamnya, zahirnya dan batinnya, dengan tidak payah rongkai, maka tiada wajib rongkai. Itulah dia nak abang yang tu. Cerita dia mandi wajib ni ayam mesti rata. Macam mana nak buat bagi rata, itu pula. Kalau boleh rata tanpa perlu rongkai sanggui, tak payah rongkai. Kalau tak rata, kena rongkai. Cerita dia gini, rongkai lah. Tak lagi ikat lain. Kan takut lagi ayam dia tak rata, kita duduk menanggung ada yang besar yang belakang. Cerita dia begitu. Dan jika tiada sampai melainkan dengan rongkai, maka wajiblah rongkai dulu, ulang rongkai salah, macam dia turun bawah. Turun bawah. Masalah dia kata mandi junub menuangkan ayam di kepala. Yang ni pun dia ulang tadi juga. Turun lagi. Mandi junub kepala botak. Nanti kita baca. Nanti kita baca. Kan? Ulang-ulang kita langkah. Mandi junub kepala botak. Kata Imam Syafi'i, dan jika adalah seseorang itu mandi junub dan kepalanya bercukur ataupun botak, nescaya memadailah akan dia yakin sampai ayam atas baki rambut kepalanya dan kulitnya dengan sekali gayung rata. Sekali gayung rata. Kan? Kawan kepala tak ada rambut. Jurus-jurus itu dia serui semua sekali. Kan? Jadi mudah. Dia kata.
Dan aku, maksudnya Imam Syafi'i, sukalah 3 kali gayung. Dia kata walaupun jurus sekali dah rata lah, jurus bagi 3 lah. Imam Ghazali kata, dan Imam Syafi'i kata. Pasal apa? Pasal Nabi suka kepada 3. Begitu. Nabi suka buat apa-apa benda, buat 3. Sampai doa pun, kalau doa tu doa penting, Nabi ulang 3 kali. Jadi Imam Syafi'i kata, walaupun orang botak ni dia jurus sekali aja, rambut dah rata dah, semua ayam dah kena habis dah, jurus bilah bagi jadi 3 kali, dia kata. Dan hanya sahaja menyuruh Nabi akan isterinya Ummu Salamah seperti dalam masalah itu dengan 3 gayung bagi rambut dandan. Dan aku fikir ialah sekurang-kurang barang yang sampai ayam kepada kulitnya. Dan adalah Nabi SAW mempunyai rambut hapus telinga. Itu yang kata Nabi. Nabi ini boleh tahan, rambut dia panjang. Hak belah tepi ni katuk telinga. Kan? Nabi rambut dia mencicah bau. Belah tengah lagi. Kan? Lepas tu hak belah tepi ni segmen kembang, tutup telinga. Kan? Kita kalau bayar gerowi juga kan. Dah zaman tu macam tu. Zaman tu macam tu. Allah ni cuba ustaz nak main mengajar rambut macam tu. Kan? Rambut macam apa semerah padi ni. Turun main sampai tepuh bau kan. Sahabat pakai juga. Tapi sini cik rambut turun macam rekod ni. Saya ingat malam ni penghabis lah tuan-tuan main mengaji kat saya. Bulan depan pakai tak ada siapa. Dia kata nampak mampu lah ni kata. Dia bagi kata dulu tu. Kata nampak mampu. Hang tak tengok rambut ni kata. Kan? Nabi SAW dulu rambut dia begitu. Kan? Kalau kita baca hadis tentang rambut Nabi, kita boleh tahu. Nabi belah rambut yang mana. Nabi belah tengah rambut dia. Cuba satu hari tuan-tuan tersampak dengan saya di Pekan Sungai Petani ni, saya belah tengah. Macam mana? Ya Allah, kata kan. Jadi begitu kan. Tapi Nabi SAW dulu rambut belah tengah. Habis daripada hadis yang menceritakan tentang rupa rambut Nabi semua ni. Baik, ni pula dia kata, dan adalah Nabi SAW mempunyai rambut hapus telinga. Maka menggayung Nabi ke atasnya 3 kali. Nak abang rambut Nabi rambut panjang kan. Dan Nabi jurus kepala 3 kali. Begitu. Demikian itulah keadaan wuduk seumur-umurnya 3 kali kerana pilihan. Nabi seumur hidup dia bila dia suka buat 3 kali begitu. Dan bermula sekali yang meratai itu memadai pada mandi dan wuduk. Walaupun sekali dah okey, tapi Nabi suka 3 kali. Kerana jatuh dengan dia nama mandi dan juga wuduk apabila diyakinkan bahawa datang ia dan jerap ia di atas rambut dan kulit ahli. Baik, masalah dia kata mandi junub laki-laki dan perempuan berlainankah? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwasanya mandi laki-laki dan perempuan itu daripada junubnya dan haidnya dan nifasnya dan lainnya daripada segala mandi yang disyarakkan dia sama jua pada tiap-tiap perkara, melainkan barang yang tersebut pada riwayat Muslim dan syarahnya bahwasanya disunatkan bagi haid memakai sepotong bau-bauan daripada kasturi, palitkan kepada kapas, kemudian disumbatkan ke dalam faraj. Ini untuk orang perempuan yang mandi kerana haid kan. Jadi dia kata sunat begitu, ambil kapas, sapu wangi apa sikit, bubuh di kemaluan dia. Dan bermula kaifiat mandi yang akmal, yang sempurna telah disebutkan dia di dalam masalah yang lepas dia. Itu boleh rujuk balik. Masalah mandi junub anak dara dan tiada dara. Orang perempuan ni pula kalau anak dara dengan yang dah kahwin dah ni, ada beza tak mandi? Kata Imam Nawawi, adalah mandi junub anak dara, yakni yang belum kena jantan. Yang belum kena jantan. Astagfirullahaladzim. Bahasa dia lah. Ini bahasa dia. Enggak. Bagi setengah orang mungkin bunyi kasar. Enggak. Bagi dia mungkin tak ada apa-apa. Begitu kan. Jadi kata Imam Nawawi, adalah mandi junub anak dara, yakni yang kata anak dara tu yang belum kena jantan. Tiada wajib menyampaikan air ke dalam farajnya. Hak mati anak dara ni kalau dia mandi angkat air besar kerana haid kan, maka dia tidak perlu sampaikan air sampai ke dalam kemaluan dia. Dan jika perempuan itu sudah kena jantan, dia ulang lagi sekali kan, maka wajiblah sampaikan air itu kepada barang yang zahir, yakni yang terbuka daripada farajnya waktu bertikung. Ni orang perempuan yang dah kahwin ni dia kena begitu.
Masa dia nak basuh kemaluan tu, dia kena duduk bertinggung. Hak mana yang terzahir nampak, semua kena sampai air. Kalau tidak, tak sah. Oh, yang ni kena jaga-jaga. Kerana bahawasanya jadilah ia pada hukum zahir. Dia jadi benda tu boleh kerana nampak, maka dia jadi zahir. Begitu. Begitulah dinaskan atasnya oleh Syafi'i dan jumhur ashab kita. Dan kata setengah ashab kita, tiada wajib atas perempuan yang sudah kena jantan itu membasuh dalam faraznya. Ada satu pendapat. Tapi Imam Syafi'i kata kena basuh. Dia kena duduk bertinggung dan dia kena pastikan kawasan yang nampak semua dibasuh dengan air ketika mandi wajib. Dan kata setengah, wajib yang demikian itu pada mandi haid dan nifas, dan tiada wajib pada mandi junub. Ada setengah pula dia kata untuk mandi haid wajib. Pasal apa? Pasal dia sebulan sekali. Dan untuk mandi junub tak boleh ya. Apatah lagi kalau dia laki dia hari-hari mah. Dia hari-hari kena mandi tu, hari-hari susah lah. Jadi bagi mandi kerana junub, dia kata tak payahlah sampai nak kena macam tu. Dan yang sahihnya ialah yang pertama. Dia kata yang ni wajib sampai ayam pada yang zahir. Yang ni wajib di sisi jumhur ulama dan Imam Syafi'i. Jadi orang perempuan dia kena bertinggung. Yang mana yang nampak zahir semua kena bagi sampai ayam. Kalau tidak, mandi wajib tidak sah. Dia kata bab ma jaa anna tahta kulli sya'rah janabah. Ini pendek. Iaitu bab yang datang pada bahawasanya tiap-tiap rambut itu junub. Yang ini mewajibkan bagi cucinya. Ketahuilah saudaraku bahawasanya rambut dan bulu di atas badan orang yang junub wajib semuanya sampai ayam. Tempat yang tumbuh bulu semua kena sampai ayam. Maka telah dikeluarkan oleh Tirmizi hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Kata dia an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahta kulli sya'rah janabah faghsilu sya'ra wa anqu al-bashara. Maksudnya diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di bawah tiap-tiap bulu itu junub. Yang ni wajib sampai ayam. Maka hendaklah basuh akan bulu dan bersih olehmu sekalian akan kulitnya. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Masalah mandi junub membasuh rambut dan hukumnya. Kata Imam Syafi'i, dan jikalau adalah mereka yang wajib atasnya mandi junub itu mempunyai rambut panjang, maka membasuh ia akan barang yang atas kepalanya daripadanya, dan membasuh badannya dan meninggalkan barang yang berjela-jela ke bawah daripadanya, maka tiada dibasuhnya, nescaya tiada memadai akan dia. Orang perempuan rambut panjang, dia duk tonyok rambut dekat pangkal rambut, dekat kulit kepala tu dia tonyok. Hak rambut panjang main ke ujung ni tak kena ayam, maka tidak sah mandi wajib. Rambut panjang dia kena basuh daripada tempat tumbuh rambut sampai ujung rambut, semua tu nak bagi kena sampai ayam. Susah. Nanti dia jadi susah. Kerana bahawasanya atasnya taharah bulunya dan kulitnya. Dan jikalau meninggal seorang akan setumpuk kecil ataupun besar daripada tubuhnya, apabila meliputi ia akan bahawasanya ia meninggal suatu daripada jasadnya, kemudian semayang ia, nescaya kembali ia membasuh barang yang tinggal daripada jasadnya, kemudian mengulang dia akan sembahyang kemudian daripada basuh. Dia dah mandi dah. Mandi apa semua sah lepas selesai. Kan? Sembahyang. Tengok ada liquid paper kena di tangan. Liquid paper tu sikit aja, tapi sikit kah banyak kah apa kah tak boleh. Dia mesti semua kulit kita kena air macam kita mandi wajib. Kerana satu tempat kena liquid paper tu kena semayang lagi. Dia kena dulu. Ataupun orang dalam kitab-kitab fiqh lama, Matlah al-Badrain apa semua, dia buat contoh sisi ikan. Sisi ikan dia tempel lekat di kulit tu. Sisi ikan tu biar dia lekat, dia halang air daripada kena. Dia dah mandi wajib apa semua sah li Rasul saya semayang apa semua habis dah semayang. Tengok ada sisi ikan sekejap. Habis mayang-mayang semua kena buat dia kena apa semua tadi. Tu kena teliti masa mandi ni, kena teliti. Kita tengok orang kita ni semua nak cepat. Ambil semayang bercepat. Tengok hidup kat kolam. Perum tengok cokok kaki dah habis. Kan? Macam mana dia ambil ayat semayang gopoh, macam itulah dia mandi wajib dia gopoh. Boleh tak lah? Dia jenis tu, dia jenis nak cepat. Maka bila nak cepat ni dia tak teliti. Bila tak teliti dia ada lah nak jadi selek tang ni dia ada. Selek ni pula dia nak sangkut habis ibadat semua yang ni leceh. Jadi biar buat apa benda pun biar sekali saja.
Macam anak-anak kita nak periksa pun, kita ada pesan kat mereka betul lah. Periksa, ambil sekali saja. Tak mau 2-3 kali. Kadang-kadang dia tak larat lah, jemur lah, boring lah, fed up lah, tak larat baca buku lah, letih lah, apa lah, macam-macam dia buat baca lebih kurang. Ambil tak payah nak kena ambil lain. Ambil lain, lagi jemur daripada ambil kali mula baca. Jadi alang-alang nak ambil perintah sekali saja. Biar kita pulun susah-susah sekali saja. Lepas tu lepas tu. Macam tu lah dalam soal ibadat pun. Kita tak mau buat, lepas tu tak nak kena ulang balik 2-3 kali. Siapa suruh? Sekali, tapi buat bagi sempurna bagi Allah. Dia macam tu. Baik. Jadi Nabi SAW dia pesan macam tu. Satu lagi dia kata bab fil wudhu' ba'dal ghusli, menyatakan wuduk kemudian daripada mandi. Ketahuilah saudaraku, manakala sudah ada wuduk di dalam masa mandi, maka tiadalah wuduk kemudian daripadanya lagi. Tadi masa nak start mandi wajib tadi dah ambil air semayang, tak payahlah ambil air semayang lepas pada tu. Dia kata kalau sekiranya kita tak buat benda yang membatalkan wuduk, yang ni tiadalah diulang lagi ambil air semayang, dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Kata dia an Aisyah anna Nabi SAW kana yatawaddau ba'da al-ghusl. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi SAW adalah ia tiada mengambil wuduk kemudian daripada mandi janabah. Kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Mandi junub dan wuduk kemudian daripadanya. Kata At-Tirmizi, dan ialah hadis dalam masalah tadi perkataan yang ketiadaan seorang daripada sahabat Nabi SAW dan tabi'in, dan bahawasanya tiada mengambil air semayang lagi kemudian daripada mandi. Sahabat-sahabat pun macam tu. Kata Imam Nawawi, dan berhasil fadilat wuduk mandi junub itu dengan mengambilnya dahulu daripada mandi atau kemudiannya. Dan apabila sudah ambil wuduk ia pada mulanya, maka tidak ambil lagi pada kali yang kedua pula. Maka sesungguhnya telah muwafaqah ulama bahawasanya tidak disunatkan 2 wuduk. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم